Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, wa maliku yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh mari duduk di dalam satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala mulia sekali, iaitu masjid, sebagai tempat yang Allah Subhanahu wa taala meredai terhadap hamba-Nya, dan satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala nak memperkenalkan amalan-amalan yang dikeluarkan, yang dikerjakan oleh hamba-hamba yang beriman. Itu adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tegah di dalam Al-Quranul Karim dengan cara nyata, kata Allah Ta'ala nining menjadikan Islam sebagai agama yang dia itu meredai kepada kita. Innad din 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan kehendak, Tuhan redha, iaitu al-Islam. Dan sesiapa yang nak lain daripada ajaran Islam, cara Islam, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Izzah, Tuhan yang menciptakan segala-gala makhluk, ia tak akan terima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang mana nak cara lain daripada Islam, nescaya Tuhan tu tak akan terima amalan dia, pegangnya dia, usaha dia yang dia guna amal usaha di atas muka bumi ni, Tuhan tak akan terima sama sekali. Sebab itulah dengan limpah kurnia daripada Tuhan, Tuhan royak kepada kita, kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu, burhanum min rabbikum, keterangan daripada Tuhan kamu, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu wahai manusia nur, makna kata cahaya, makna kata wahyu yang terang, yang nyata, tidak ada sulit, tidak ada kesamaran di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah firman lagi dalam Al-Quran, Tuhan kata, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang pada kita ni, kepada manusia khususnya, iaitu apa? Cahaya, wahyu dan kitab yang terang daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya nak membawakan manusia tu keluar tubik daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu, daripada gelap kufur kepada cahaya al-iman, daripada gelapnya bid'ah kepada cahaya sunnah.
dan seterusnya. Itu adalah benda yang ittifaq di kalangan umat Islam semenjak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada hari ini. Akan tetapi ada satu istilahat, ada satu perkara cara mikir yang timbul baru ni yang patut kita umat Islam kena ambil faham, ambil erti, supaya nak widas masa, supaya kita tak berdaya dengan perkara tersebut, membawa kita ni kepada kemusnahan, kebinasaan. Nah, itu makna kata kita kena ambil tahu, iaitu istilah namanya tajdid khitab ad-din. Kita nak membarukan huraian masalah agama. Agama kita ni satu daripada istilah yang kita umat Islam kena ambil tahu hak sekarang lalan ni cara mikir, iaitu masalah tajdid khitab ad-din. Kita nak baru cara huraian masalah agama. Maka perkataan nak baru huraikan urusan agama ni ia makan dua pihak. Pihak yang betulnya dengan kanak hak Islam nak, satu pihak lagi perkara yang Islam tak ada mau, dan dia itu memunahkan Islam daripada sumber asal lagi. Ini perkara yang wajib kita itu kena ambil tahu. Kalau kita tak tahu sini, pala ni dok gerak. Mana orang Arab ni dok gerak gini sekarang. Maka orang yang bukan Arab ni ia akan bergantung dia orang Arab, sebab bahasa Islam ni bahasa Arab hak asal. Apabila kepala ni gerak, tak lama ikut apa bergerak, maka kita kena ambil tahu gapo makna tajdid khitab ad-din ni. Yang pertama yang kita kena ambil tahunya, kebanyakan orang dah sebut di atas lidah sekarang ni tajdid khitab dini, tajdid khitab dini ni lagu mana? Kalau kita baca surat-surat khabar Arab, baca di dalam website mauqi' ni akan dapatlah perkataan ni. Dan kita nak faham, kena molek sebagaimana hak Islam nak, dan kita nak pecah benda hak tak kena, hak Islam tak say tu duk pas tepi tu nak buat macam mana. Sebab sekarang ni adanya puak-puak yang mendakwakan diri dia nak memajukan agama Islam, sedangkan dia tu hak dok dakwa di mulut dia kata nak maju agama Islam, dia tak melazimi diri dia dengan agama. Kalau balik orang perempuan tidak tutup aurat, kalau balik lelaki tidak semaya beh. Tiba-tiba di bibir mulut dia kata kami ni mari untuk nak membarukan Islam, nak mari sipanya, nak marinya tajdid, membaru ataupun nak mari bantu Islam. Ini panggil dakwaan. Yang timbul sekarang lalan ini banyak daripada kumpulan mana? Daripada kumpulan, kalau bahasa Arab panggil liberaliyun. Liberaliyun ni satu daripada cara mikir bahasa Sia terjemah dengan serinium. Dia nak duduk lagu mana dia tak sakut paut dengan agama. Hak ni lah yang dibawakan oleh kebanyakan anak-anak muda orang Islam di negara Jaziratul Arab hak sekarang. Maka kita ni sebagai orang yang duduk dalam negeri yang tidak penuh Islam nak boleh jalan, terkadang tak terasa benar-benar ni. Kita nak buat lagu mana nak faham supaya agama yang kita nak bawa ni pergi jumpa dengan Tuhan dan dapat ganjaran hari akhirat esok tak jadi punah. Kita kena faham masalah ni. Kalau kita buat lock ke dia, sudah. Dan satu kumpulan lagi yang duk dakwa kata nak baru agama ni, puak-puak Almaniyun. Almaniyun ni kalau terjemah dengan bahasa Malaysia panggil fak sekolah. Kalau bahasa kita ke bahasa Sia makna kata orang beza di antara hidup pe manusia sakut paut dengan hidup pe manusia ni, ataupun siasah politik ni tubik, agama ni tubik daripada politik. Politik suku, agama dok suku, tak ada nak campur pergi mari. Ini panggil Almaniyun. Bukan Ilmaniyun dengan patahkan ai. Almaniyun. Dan satu lagi puak kumpulan Taghribiyun. Taghribiyun ni makna orang yang Islam, otak dia orang putih. Orang barat kecil mudah-mudah.
rupa Islami, akan tetapi otak dia Gharbi. Hak ni lah 3 kumpulan ni lah duk lahong-lahong dalam dunia Allah ni. Kata wajib kita kena tajdid khitab ad-din ni. Wajib kita kena mari suluh semula hukum agama, suluh semula Quran, semula akan hadis. Akan tetapi tujuan dia kerana nak mengabdikan, nak menghamakan umat Islam kepada cara mikir hak orang putih. Tu ya, kita nak umat Islam kita ni ambil tahu, ambil tahu, biasa dengar dan faham, supaya kita jaga diri kita hak mula-mula sekali, dan orang yang duk bawah gawal kita, duk bawah retahan kita, supaya selamat daripada cara mikir tu. Ni benda ni benda yang duk berlaku di negeri Arab, membawakan kepada umat Islam tadi itu. Jadi orang dulu yang mari, orang putih ni mari untuk nak menjajahkan negeri. Lah ni dah tak main lagu tu. Yang menjajahkan cara mikir. Orang panggil kata dia bubuh dalam cara mikir orang Islam kita, afkar munharifah. Cara mikir yang memunahkan cara Islam, memunahkan pegangan, memunahkan cara mikir, memunahkan budi pekerti akhlak. Ini orang panggil benda yang penting. Orang Islam ni kena ambil penting. Orang Islam kena ambil tahu. Tak gitu, yang main nak bongkar di mana? Di humi asal, di iman kita. Iman kita terhadap Al-Quranul Karim yang kita nak pegang ini, ia akan cek balik. Apakah Quran hak Tuhan nak ni, ia akan cek balik. Siapakah Almaniyun sekarang lala ni, dia tajarrak, makna kata dia berani nak halih ahkamus siyam, tak saya puasa bulan Ramadan. Sebab apa? Ia terpanah. Ni benda-benda yang duk tarik orang-orang kita, duk heret cara-cara orang mikir, anak-anak Islam kita di kalangan hak asal umat nak jadi pecah-pecah tubik daripada agama hak asal. Itu orang panggil kata cara fahami tajdid khitab ad-dini, nak barukan masalah hurai hukum agama hak pesen fahami liberaliyun, serinium, kemudian almaniyun, orang yang pecah bak politik tubik daripada agama, dan taghribiyun, orang Islam yang cara mikir dia orang putih. Tu dia benda ni kita boleh kecek dalam negeri kita, tak ada gapo sebab tak ada sakut paut dengan gotu goni, tetapi kita nak jaga orang Islam kita, tak ada gapo. Tak ada jadi kemusnahan, tak ada jadi benda pelik. Dan cara mikir umat Islam kita, hak ulama-ulama warasatul anbiya ni cara dia ni guna tajdid khitab dini lagu mana? Iaitu mafhum, hak faham, hak kena, hak kata tajdid khitab dini ni dimaksudnya iaitu kita mari nak buat lagu mana cara wasail dakwah. Wasail dakwah makna cara kita nak dakwah manusia kepada agama Allah ni, kita nak buat lagu mana widas masa. So umpama sekarang lah ni ada bas al-mubashir laisut lagu ni. Nah sekarang lah ni pakai mikrofon, sekarang lah ni adanya komputer, ada berapa? Mari, tetapi usul asas agama tetap tak apa hak lagu tu. Ataupun kita nak mari ubah suai betul lagu mana, nak orang tu dengar khutbah kita tu jadi kan prian-prian, jadi ada ubah apabila klik boleh pakai khutbah. Bukan makna duk baca khutbah makna kata setiap minggu sampai ke setahun duk ulai hak tulah sampai ke makmum tidur, tu bukan. Hak lagu tu tajdid khitab ad-dini kena, tak ada masalah. Hak ni hak mafhum, hak Islam no. Ataupun suluh semula masalah hukum fiqh. Suluh semula lagu mana hukum fiqh yang orang panggil fiqhut takdir, fiqh takdir. Fiqh takdir lagu mana? Kalaulah orang tu pala dia ni 10, nak sapu hak mana wisah mek semaya. Tu makna kata hak tu kita buai tubik daripada hukum fiqh hak baru ni, sebab tak ada kepala orang 10 gitu. Benda yang tak makul, tapi ada dalam kitab-kitab fiqh, hak tu kita buai tubik daripada fiqh al-islami hak baru. Tak apa. Ataupun masalah fiqhun nawazil. Fiqhun nawazil makna fiqh yang sakut paut dengan masalah hak moden hak baru-baru. Supaya masalah sekarang lah ni dekat anak puasa ni, orang perempuan apabila dia pergi turut hai nai tadi tu, adakah jatuh
Adakah batal puasa dia? Kalau lagu mana? Ini masalah kita nak tajdid hukum baru, tak apa. Tajdid makna kita nak mari kecek masalah baru-baru sakut paut dengan hukum hakam yang tak memenuhkan dasar asal, iaitu suruh kita puasa bulan Ramadan. Hak tu tak apa orang yang kata tajdid ad-dini, lagu tu tak gapo. Hak itulah dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Imam At-Tabarani dan Al-Hakim mengeluarkan hadis ini daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, innal iman, sesungguhnya iman, la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu fa as'alullaha ay yujaddidal iman fi qulubikum. Ajaba kita perhati kepada hadis Nabi wayak kita ni, kita nak faham katakan sesungguhnya iman seorang kita ni yang ada di dalam hati kita ni, dia satu hari la yakhlaqu. Yakhlaqu ni makna lagu mana? Nabi kata kama yakhlaqu thawbu, makna dia itu akan jadi ceracang, jadi tak jadi tetap, ia jadi akan kekurangan. Tu makna kata la yakhlaqu, jadi kekurangan, jadi tak kejap. Lepas tu Nabi kata fa as'alullaha, maka hendaklah kamu wahai umatku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyujaddidal iman fi qulubikum, suruh Tuhan itu membarukan iman di dalam hati kita. Dalam hadis lain Nabi tafsir kata jaddidu imanakum bila ilaha illallah, barukan iman kita tu dengan qaul la ilaha illallah. Kita nak fahamkan mafhum makna dia lagu tu lagu ni, itu maknanya. Cara nak baru lagu tu tak apa. Dan hadis ni adalah hadis hasan sebagaimana Imam Al-Haythami hukum di dalam kitabnya Majma' Az-Zawaid. Dan juga satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim dan At-Tabarani dan Al-Baihaqi, katanya Iraqi, hadis ni hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda, hadis ni hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha, sesungguhnya Allah, yab'atsu li hadhihi al-ummah, Allah Taala akan bangkit bagi ini ummah ni ala ra'si kulli mi'ati sanah, tiap-tiap 100 tahun tadi itu, may yujaddidu laha dinaha, mereka yang membaru akan agama. Hak ni maksud kata, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata agama kita boleh baru lagu mana? Makna benar hak hukum yang manusia itu tak pernah beramal, kita baru kelik semula. Seumpama tempat kita ni kan, dulu tak ada iktikaf, dulu tidak ada puasa Senin Khamis, dulu tidak adanya orang pakai hijab, dulu tidak ada mudarasah Al-Quran, dulu tidak ada orang mengajar tafsir. Tu makna maka ulama-ulama kita ni bakit klik semula kata hak ni hak Islam, hak dak kekamuh di dalam kejahilan, dalam jahiliah, akak naik semula. Tu tak apa. Itu maksud yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang seterusnya, iaitu perkara yang kedua, al-mujaddidun, orang yang nak membarukan hukum agama ni dalam syarak ni siapa? Orang nak mari betul masalah agama, nak heret manusia tu klik pada agama semula, kerja siapa? Terkadang dia mengaku kata orang ni orang thaqafah, terkadang dia mengaku kata orang ni orang yang banyak baca, orang ni orang yang ada pengalaman banyak. Siapakah yang dimaksudkan may yujaddidu laha dinaha? Piakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena? Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena iaitu ahlul ilm, ahli ilmu yang ambilnya ilmu daripada Allah Taala dan Rasul melalui ahli ilmu sebelum daripada dia sampainya sanad muttasil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ning-lah yang kerja dia nak mari barukan masalah ad-din. Sebab tu kita jangan dok gaduh nak pakai orang yang nak mari cara masalah agama, orang yang tidak diakui oleh universiti hak dunia dan tidak akui oleh ulama dunia dan tidak diakui oleh syarak yang benar. Tak usah pakai.
Kita naknya orang ada pungan masalan, dia tulis satu buku ada di negeri Arab, cetak buku dia dan orang Arab sendiri pun ambil faedah daripada dia. Itu mana ulama sungguh. Nak kita faham supaya sebab kita ni seumpama maaflah kita sebut dah setengah-setengah tak setuju, tak apalah, tak setuju pun kita sebut. Seumpama guru kami iaitu Al-Ustaz Al-Doktor Ismail Lutfi, ia karyakan satu kitab nama Ikhtilafud Darain fi Ahkam. Ada satu kitab ni ulama Arab sendiri cetak di negeri dia, kemudian orang Arab tu ambil faedah daripada kitab. Maka hak lagu tu orang panggil kata, orang boleh kita nak buat ikut. Kalau pesen kata tak tahu mari mana ni, ya payah sikit. Ya bukan ahli sungguh yang orang hak dunia aku, orang yang habis do capak dan aku, kita tak boleh nak buat gaduh main. Sebab apa? Sebab masalah hukum hakam ni ya penting. Ya penting sangat. Naknya sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ya wi ta'rif al-ilm. Orang ahli ilmu ni lagu mana? Al-ilmu ma qala fihi haddatsana, dia kata. Ilmu ni iaitu apa yang dikatakan di dalamnya haddatsana daripada orang tu sehingga ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat lagi dia kata al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasulullah wa ma faqiha minhumah. Ilmu ni apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dan barang yang ambil faham daripada kedua-dua. Itu mana ilmu. Lain daripada ning fa waswis waswatus syayatin, waswas syayatin, hasukkan syaitan. Sebab tu masalah ilmu nak menjadikan orang yang nak membarukan masalah agama ahli ilmu yang khususnya. Sebab itulah Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, dia kata terkadang orang ni dakwa tiap-tiap kaum ni dalam kumpulan dia, ni dia kata puak aku ni mujaddid. Sebab maksud dalam hadis ni orang amma, orang kumpulan amma, tok guru amma. Lalu Imam Ibn Kathir dia kata wadh-dhahiru annahu ya'ummu jumlatan minal ulama min kulli ta'ifatin wa kulli sinfin min mufassirin wa muhaddithin wa faqihin wa nahwin wa lughawin wa ghairihim. Sedap dia kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, dia kata sesungguhnya telah dakwa oleh tiap-tiap kaum daripada kumpulan dia, kata tok guru kita lah yang dimaksud dalam hadis may yujaddidu laha dinaha. Lalu Imam Ibn Kathir kata hak zahirnya, hak nyatanya, hak terangnya daripada hadis iaitu masuk semua daripada kalangan ulama, tiap-tiap kumpulan, sama ada ahli tafsir, ada mereka yang mujaddid dalam masalah tafsir, ada mereka yang mujaddid dalam masalah hadis, ada mujaddid dalam masalah fiqh, ada mujaddid dalam masalah nahwu, ada mujaddid dalam masalah lughah. Itu yang maksud yang dikanakkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu maknanya. Kemudian orang nak pergi jawab tajdidkan hukum agama, pasti dia itu kena murai. Murai ni makna kena kira. Kira apa? Kiranya nas yang ada dalam Quran, nas yang ada dalam hadis, dan qawaid yang kita nak fahamkan Quran, qawaid kita nak fahamkan hadis, barulah orang nining dinamakan ahli takhassus. Ahli takhassus makna mana? Capak dan supaya kita, kalau kita misalnya cara mudah-mudah, kita nak serah dak telinga kita ni kepada bomoh bukan hak tak ada aku daripada orang payaban mana-mana mahalai mana-mana, nak serah dak telinga kita. Nawi belah telinga kita ni, kita nak serah dak. Nawi belah mata kita nak wi dak. Tak wi. Akan tetapi masalah agama caya belaka. La haula wala quwata illa billah. Ya tak kena lagu ni. Ya tak betul. Cara kita nak faham masalah agama, pasti kita kena pergi dengan ahli takhassus. Sebab tu sekarang lah ni cara kita nak ijtihad, tak ijtihad seorang tak ada. Sekarang lah ni ada majma' fikhi, ada di Makkah Al-Mukarramah, ada di Kuwait, ada di Qatar, ada di Turki, ada situ ada sini. Hipungnya segala-gala ulama bawa tubik satu apa panggil? Satu petua, satu tu satu ni. Barulah dilaksanakan perkara itu kepada umat Islam. Ni kita ni maaflah tok guru patai Iqra pun tak ingat petua gitu gini kanan kiri orang mukhalafah kami dalun mudillun mubtadi' sampai ke kafir setengah-setengah.
La haula wala quwata illa billah. Tak kena lagu tu. Qira'ah pun tak ingat, hadis ahkam pun tak ingat. Tak ada duk dalam otak. Pas apabila ia tak ingat, seolah kata ia nak gawal lagu mana. Orang kita apabila pejam tak nampak gapo sekarang, al-jahl, orang jahil. Sebab itulah kata guru kami dan ulama-ulama seluruhnya, ilmu ni ahli ilmu bila? Apabila mu masuk bilik air, masuk tak sekali dengan mu. Apabila dia duduk sekali dengan mu, duduk dalam dada mu, tu mana ahli ilmu yang reti dalam masalah nak mengeluarkan hukum hakam, serta dia ada sifat takwa dan dia kena muraikan. Gapo nama? Qala Allah, qala Rasulullah, dan qawaid cara nak faham Quran, cara nak faham hadis, dan suasana uruh ke gapo nama hak kena takwi kena. Barulah tak jadi menyusah di atas ummah. Benda ni perkara yang kita tu Allah Subhanahu wa taala suruh, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Tanya oleh orang yang alim pandai tu tentang hal-hal agama, tapi orang yang alim pandai kena jawab bil bayyinat, dengan keterangan waz zubur. Gapo mana zubur? Mana kata kena ada sumber, ambil mana ni hadis ni? Ambil mana ni ayat Quran faham lagu ni? Kena ada senarai daripada ulama ummah wi kepada masyarakat. Ni hadis tak tahu mari mana, hadis tak ada sanad pun gatung juga. Quran hak tak ada siapa dia faham lagu tu pun kita gatung juga. La ilaha illallah punah habis. Punah agama. Sebab tu berhajat pada mayyujaddidu laha dinaha. Pasti kena ada orang yang nak membaru, tapi mafhum hak ni kena. Lepas tu lagi kita lipat klik orang hak pesen mana pula. Kemudian kena kuasa di atas orang nak jadi mujaddid ni, kuasa di atas dia nak istinbatkan hukum tubik daripada Quran dan hadis. Supaya nak letakkan qawaid tu betul molek, dia kena tahu usul fiqh, kena tahu qawaid fiqh kena berapa, pasti kena tahu. Kalau tak, tak boleh nak duduk situ. Tangga tu bukan tempat dia. Khisi tu bukan tempat dia. Itu perkara yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu. Kemudian seterusnya, mujaddid ni nak boleh jadi mujaddid, orang nak pegang jawab terkuasa nak barukan masalah agama, nak heret manusia klik pada agama ni pasti dia tu kena bahis. Makna lagu mana bahis? Orang cari tentang hakikat. Seumpama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni umur dia 250 tahun. Bukan baru, bukan sikit-sikit. 250 tahun. Dia dok cari tukar agama apa agama sampai ke masuk dalam agama Islam, mati dalam kata agama Islam. Nak jadi mujaddid pasti kena pandai buat bahas tentang masalah hakikat. Sama ada benda tu muafakah dengan apa nama muyul dia. Muyul maknanya benda yang kena ataupun tak kena. Masalah kita nak misal satu perkara. Masalah kita kata apakah hukum hak sebenar, hak syarat nak, hak Tuhan redha, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam redha tentang masalah mukhaddarat, masalah ad-dukhan, masalah rokok masalah. Apa hukum hak Tuhan nak sungguh? Apa hukum hak Rasul nak sungguh? Ayo kena buat kaji. Tengok lagu mana. Kemudian buat keluarkan hukum. Walaupun hukum keluar tadi tu nak betul dengan hak ia kanak, betul dengan hawa dia kata dak, tak kira. Ya waktu bik hak ni lagu. Sebab tu kita tengok tok-tok guru dulu, ulama-ulama dulu, walaupun tak belaga pendapat dengan pendapat dia, dia kata hak ni hak lebih kena. Orang learning payah. Bukan mudah nak ayat kata hak ni hak lebih kena, sedangkan kita pergi hak ni. Oh, bukan mudah. Nah, bukan mudah lah lagu tu. Lepas tu dia ni kena jauh diri dia daripada takabur dan jauh dia daripada taklidul a'ma. Taklid a'ma mana ikut tak tahu gapo. Malah bahasa kasar sikit mana ikut buta dan tuli. Ha ni tak boleh. Hak lagu ni tak sepatut jadi mujaddid. Tak kuasa dia nak membelakan agama Islam, agama yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keseterusnya, dia sifat nak jadi mujaddid ni dia kena i'tisam, gantung, siqah kepada usul hak asal. Usul hak asal iaitu kitab was sunnah. Al-kitab was sunnah dan thawabit al-islamiyah, makna benar hak tetap daripada hukum agama.
Hukum ni dalam Islam dia tak ubah dah hukum. Kalau hukum umpama kita kata babi adalah haram, azakumullah, maka sampai kiamat ia akan hukum lagu tu. Arak adalah haram, hukum tetap ada lagu tu, tak salih. Orang hak dakwa nak membarukan daripada otak orang putih ni hak masuk dalam umat Islam ni yang menamakan arak tadi tu dengan nama yang lain. Dengan dakwa kata kita kena baru istilah, tak boleh panggilkan arak, tak boleh panggilkan babi, tak boleh panggilkan zina, tak boleh panggilkan hudud, tak boleh, kena tukar supaya nak widai dengan semasa. Ada dengan semasa dia makan habis. Ajaran hak Islam yang ada dalam Alkitab, ada dalam As-Sunnah yang sodak pergi habis. Ini adalah salah. So umpama hak baru-baru lah ni, kalau kita baca di dalam tengok website, tengok gapo, tengok TV, tengok gapo khabar-khabar, saya malah nak sebut a'immatud dalal, akan tetapi sebut supaya nawi kita jaga. Terutama ahli ilmu ni kena jaga daripada cara memikir. Nama seorang Nawal Sa'dawi. Nawal Sa'dawi ni salah seorang daripada orang Mesir. Orang perempuan yang dibelakan oleh setengah-setengah daripada orang lah kita kata. Dia ni dakwa kata hukum yang ada dalam Quran ini kita kena murajaah balik. Kena kedak Tuhan royak lagu ni. Kita kena kira semula. Kalau tak betul dengan hawa kita, akal fikiran kita, benar kita moyo nak, kita wajib kena ubah walaupun ada dalam Quran. Baru mati 2-3 hari baru ni, 7 hari, seminggu baru mati 7. Apa nama tak panggil matilah, halak, binasa. Seminggu lalat. Baru seminggu. Ada setengah-setengah daripada ulama Islam kita mari ya tu silap, gitu, gini. Hanya ada ulama lagu tu sebab dia naik. Benda cara memikir munharifah lagu tu yang jadi cara memikir yang menyeleweng daripada Islam yang asli. Hak tu kita tahu kata hukum ni la tatabaddad wa la tataghayyar, ya tak ubah. Adapun ijtihad tasannah hak ulama boleh ubah. Pendapat ni boleh kata hari ni gini, esok lagu lain pula, tak apa. So umpama kita kata nah sebut dah ni kita semaya masa corona ni ijtihad ulama kata kita semaya gengai-gengai. Lepas tu hak masjid lain tak saya semaya gengai, semaya rapat-rapat gitu. Tu mana ijtihad, boleh kita ada khilaf. Nampak gitu, nampak gini, nampak gitu, nampak gini. Orang panggil khilaf tanawwu'. Khilaf yang boleh kita turun lutut pergi mari. Ada apa masalah hukum? Tak. Tetap ada lagu tu. Dia tak boleh nak ubah sama sekali. Ni nak kita faham dengan cara molek. Kemudian orang nak ijtihad ni atau orang nak jadi mujaddid ni pasti dia kena meletakkan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai imam, akal dia ni sebagai makmum. Akal dia, cara mikir dia ni sebagai makmum. Kalau dia tak akal dia sebagai imam, wahyu sebagai makmum, silap. Salah besar kalau tak lagu tu. Kuampit dia luang tak boleh nak maaf. Hawak apa? Kalaulah akal kita ni memadai, nescaya Allah Ta'ala tahu turunnya kitab daripadanya dan tak mendatangkan kepada kita iaitu Rasul. Bagi apa? Memadai dengan akal kita. Semenjak daripada dulu sampai sekarang, akal manusia tu hawi belakang. Akan tetapi walaupun begitu Tuhan utuhnya Rasul, waktunya kitab daripadanya supaya nak mempipingkan manusia, kata akal manusia ni satu tak padah. Sebab tu kita tegah dengan cara nyata kata wazifatul aqli fahmu li kitabillahi was sunnah. Cara kerja bagi akal kita fahamnya sumber wahyu iaitu alkitab was sunnah. Bukannya akal nanti mengajar wahyu kanan ke kiri, bukan kerja akal. Dan akal kita kena tegah kata ia tak belaga sama sekali akal kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sekali. Akal kita tak akan belaga sama sekali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna kata kita kena gantung di kata-kata akal kita kena duduk di belakang daripada syarak, jangan duduk depan. Yang seterusnya kita ni nak jadinya apa nama mujaddid, kena jaga wi baik-baik gapo.
kita nak hukumkan satu perkara gantung pada satu dalil. Jangan ni bukan makna mudah lah nak jadi mujaddid pun. Nak jadi orang yang nak mai duk kira masalah agama, jangan buat mudah. Masalahnya kita apabila nak keluarkan hukum, pasti kita kena tengok semua hadis, ayat Quran yang sakut paut dengan itu maudhu', itu tajuk, pasti kena tengok habis. Kalau kita tengok misal kita kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala tak kala dia mengaji dengan Imam Asy-Syafi'i, dia rasa muskilah dalam otak dia. Muskilah lagu mana? Satu hadis Nabi SAW tahu puasa hari Arafah. Satu hadis Nabi suruh puasa hari Arafah. Di antara hadis Jabir dengan hadis Abu Hurairah. Hak ni kata tak, hak ni kata boleh. Lalu Imam Ahmad Ibn Hanbal tanyanya Imam Syafi'i, lagu mana hadis Nabi? Sama-sama sahih belaka, sama-sama gagah, sama-sama kuat. Pakut mana kita nak tanggung wahai Imam? Lalu Imam Syafi'i kata, kita kena pakai satu hadis lagi, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis sahih juga. Hak Nabi tahu puasa tu bagi orang yang ada di ukuh di padang Arafah. Ataupun kita kecek dengan bahasa sah lagi, iaitu orang yang ada tengah-tengah buat haji. Hak tu tak sunat kita puasa. Ada apa lain daripada tu, hak puasa baru masuk molek. Kalau tidak, okey. Sebab itulah tok-tok guru kita, dia tak sewi anak murid yang masuk ngaji dengan dia, malaikat setelah daripada ada dalam dada anak murid dia Al-Quran dan hadisul ahkam. Hadisul ahkam seumpama Umdatul Ahkam bagi Ibnu Qudamah ataupun Bulul Maram bagi Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada duk dalam dada dia, barulah dia calon diri dia masuk dalam midah ahli ilmu. Baru padah, baru tak selerak hukum agama. Hari ni kita tengok orang ni petualah ni, orang ni petualah ni, orang ni kanan, orang ni kiri, pening ummah. Hak apa? Kerana sini, kerana kesutukan kita dan kita tengok pada satu dalil, satu sumber saja, tak ada tengok kepada hak yang lain. Hak tu masalah. Hak tu hak masalah. Sampai ke setengah-setengah ni masalah kita nak masuk bulan Ramadan ni pula. Ada buku pula masalah semaya terawih 20 ke 8 jadi buku pula. Sebab dia tak ada tengok jadi laik. Jadi nyata molek, barulah apabila dia tengok molek tak ada apa. Tu cara hak agama kita dok royak, agama kita dok hajar, agama kita dok piping, itu dia. Dan khija mujaddid ni dia ni khija dia hak ni. Khija mujaddid hak ni. Lagu mana? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dan mensahkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Abdul Bar dan Syekh Albani rahmatullahi alaihim ajma'in. Hadis ni ada dalam Sunan Al-Kubra bagi Imam Baihaqi. Sunan Kubra lebih kurang satu lah, 11 jilid 12 jilid Sunan Kubra. Nabi SAW telah sabda, Nabi kata, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Hadis ni adalah hadis main nak orang rap, kata sifat mujaddid kena duk lagu ni. Duk lagu mana? Ni dia, iaitu yahmilu hadzal ilm, menanggungkan, makna kana membawakan ilmu ni akan ilmu ni daripada tiap-tiap orang hak dia, daripada salaf, orang hak udul. Makna kana udul, makna orang hak fiqh, ada kesikatan. Makna kata nak kepada Islam ini kebaikan, bukan nak merutuhkan Islam. Khija dia yanfuna anhu ai anil Islam ataupun anil din ataupun anil ilm, daripada ilmu tadi tahrif al-ghalin. Apa makna tahrif al-ghalin? Iaitu ahli yang suka mengubahkan syariat agama. Hari ni cuba kita tengok, kalau kita buka dalam Safha Hamsil lah ni, kita walaupun bukan orang Mesir, tetapi anak-anak kita hendak mengaji Mesir, anak-anak kita hendak mengaji di luar negeri,
Azhar ni sebagai kiblat ilmu. Sekarang lah ni dok kecek dalam sapala ni masalah apa? Masalah haramnya orang perempuan kita nak khitankan dia, masuk jawi orang perempuan. Dipetua ke haram, sedangkan kita semua pekoh ambil semenjak dulu sampai sekarang nak ayat kata semua ulama kat gitu belaka. Tapi learning ada seorang hak pakai piah merah juga ayat kata dak. Mari buat apa? Ni makna kata tahrif al-ghalin. Tahrif al-ghalin. Mari ubah hukum agama. Kita dah pegang semenjak dulu sampai ke sekarang. Dok biar ni hak keluar tu baik pada bank ni haram kita makan. Sebab duit bunga. Yang mari di hak ni boleh. Pas kita kalau tak jaga cara mikir, ambil di start di sini, kewajipan orang ngaji luar negeri tak ada dok royak, tak ada dok hurai, tak ada dok mengajar, tak ada dok seru. Anak-anak kita pergi sana buat klik cara mikir tu tak pening kita. Pening tak apa lagi. Tak masuk syurga sekali dengan kita. Hak tu hak berat. Sebab cara mikir penuh. Pas orang royak tu janggut sekat ni, kain subay lagi, piah merah lagi, baju hitam lagi, ustaz doktor lagi, satracan doktor lagi, pas berapa nama lagi. Nak royak kata benda ning-ning adalah benda yang duk berlaku sekarang. Lepas tu menakasih masalah apa lagi? Duk bincang masalah apa lagi? Ni hijab orang perempuan ni. Adakah hijab ni daripada agama ke daripada adat istiadat orang Arab yang kita tak wajib kita ikut? Ada dalam Quran yudnina alaihinna min jalabibihinna dalam surah Al-Ahzab. Hak ni kita kena takwil, kena ubah boleh. Maka hijab mujaddid nak heratnya manusia kelik semula kata hak Tuhan royak ni kena dah, hak Nabi royak ni kena dah. Bukan seumpama orang yang mari nak ubahnya ajaran. Tu dia. Bukan bermakna bukan tak khija setengah-setengah duk faham kata orang duk jaga agama ni, puan ni tak ada khija ni. Bukan. Hak ni nak jaga cara mikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mari nak jaganya iman kita dan ibadat kita. Kemudian hak lain lagi negeri ke apa nama belakang pada tu. Tu cara dia. Kita faham molek. Lepas tu wantihal al-mubtilin. Apa makna wantihal al-mubtilin? Al-mubtilin iddi'aat al-kadhibah. Dakwa yang dusta. Dakwa kata orang learning orang perempuan kalau dok ngasuh anak saja dia tak ada semasa. Yalah. Dia seru tu baik dok heret orang perempuan tu baik daripada tempat yang asal. Orang perempuan halah ni nak sekarang lah ni. Orang perempuan ni pun sama ni antara orang lelaki. Orang lelaki ni boleh bini pak, orang perempuan pun boleh lelaki pak. Ni ada berlaku sekarang. Orang dalam hukum agama kita wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabat. Makna kata hamba yang beriman lebih baik daripada orang tak beriman walaupun dia bukan hamba. Tapi sekarang lah ni nikah kahwin di antara orang yang bukan agama kita dengan agama kita dengan dakwa kata biarlah dia ada khijah dia ada khijah dah. Susah nak duduk oleh orang kalau kita ambil orang tak ada khijah lagi walaupun orang tu orang asing. Ni dia. Tu makna kata iddi'at al-kadhibah. Mari duk bubuh, mari duk royak, mari duk pasal kepada umat Islam kita. Pas nak jadi lagu mana? Habis ke apa? Habis maruah agama kita sampai ke kita ni padamkan cahaya mata kita kata kita hidup dunia ni tu hatta mari kita tak tahu tujuan. Ni benda yang kita kena ambil tahu serta kita kena pakat jaga. Kalau tak boleh 10 tahun lagi habis. Agama ni akan habis. Habis daripada mana? Habis daripada amalan manusia. Walaupun Tuhan tu akan membangkitkan. Adalah kumpulan mana-mana. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kita tak sekhija ni, ada Tuhan bangkit orang lain. Tak ada pelik gapo-gapo. Itu makna kata wantihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Apa makna ta'wil al-jahilin? Gi pasal makna hak Tuhan tak ada nak suku-suku. Sebab kita malah nak sebutlah adalah Almaniyun ada dalam Jamiah Azhar. Ustaz fiqh muqaranah. Ustaz fiqh muqaranah makna kata ustaz nitisat priap-tiap. Tapi cara mikir
Buai tubik daripada Islam dengan hidup pe manusia, buai tubik. Isterinya tak tutup kepala. Anak-anak dia tak ada nak beragama tapi ustaz. Satracan doktor bukan biasa main. Dan orang lagu ning lah masuk TV, masuk gapo supaya nak pasangnya cara mikir dia. Pak kita Islamiyin hak nak kepada Islam, walaupun ia tu ya dakwah atau ya Islam juga, lagu mana perannya kita terhadap benda hak ni? Ni benda yang kita kena ambil tahu kita sebagai umat Islam. Kalau tak tahu sini makan dia habis. Walaupun kita ramai, akan tetapi tak boleh kita nak mempertahankan maruah Islamik kita. Kemudian itu maksud tajdid di sisi pahami Islami hak kena. Ada pun tajdid hak orang bukan Islam nak lagu mana terhadap kita. Ya nak kita beragama, akan tetapi nak agama supaya dia nak saya hak ia nak buat lagu mana kita. Cuba kita tengok daripada Almaniyun, daripada Liberaliyun, dari Taghribiyun, puak-puak yang makan cara mikir dengan cara mikir barat, dan puak Serinium, dan puak yang pecek politik tubik daripada hidup pe kita. Yang nak lagu mana kita, yang nak sebagaimana Tuhan ada ayat kita tu lah, walan tarda ankal yahud walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya tak akan reda kita sama sekali kalaulah kita nak ikut agama kita. Nak agama Islam ikut mung tak ada masalah. Nak janggut pas dada pun tak ada apa. Tapi ikut Islam tu ya bimbang. Ya tak sewi ikut. Ya nak wi ikut hak dia nak. Pas ya nak lagu mana nak kita ikut. Ni dia. Tajdid di sisi ahli hak kita sebut saat ini, yang pertama nak menghalalkan masalah riba. Hukum riba, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dia nak buai tubik daripada Quran hak kita dak pakat. Dia nak buai tubik, tak sewi pakai masalah. Sebab apa? Sebab dia kata Islam ini tengok hujah yawi, pas tak makan guana. Dia kata Islam ini agama yang boleh kita pakai setiap masa, setiap zaman. Bagaimanakah kita nak guna hukum sini sedangkan agama Islam ni agama yang masuk dengan suasana. Suasana lah ni orang main bank rob biar saja. Bagaimana Islam kita tak sah? Nampak ada huraya dia. Apabila dia kata gitu, orang yang tak adanya asas agama buat nama lagi. Nampak? Cerak-cerak jelah kena. Nah, Allah ni baik pasal tu saja. Pakai kalau kita pun senang kalau boleh ni. Nyegih lah. Yang mari berfikir tak kena, syaitan pun mari. Sudah masuk. Tu yang pertama yang nak tajdid ke apa? Hak Islam yang tahrir riba, tak adil dah. Hak ni hukum hak dulu, tak boleh pakai. Yang nak buat sama di antara lah ni orang tak pakai, ada masalah hamba ada juga sebut dalam Quran. Lepas tu kita tak sah pakai tak labah masalah riba, walaupun sebut dalam Quran pun tak sah pakai. Lalu katanya ulama Islam, masalah hamba tu manusia tak pakai, akan tetapi hukum Tuhan tu tak adalah tu. Dan ada lagi tempat-tempat pakai hamba daripada satu negeri-negeri. Tetapi nak ayat kata mereka ni nak buai tubik daripada ajaran hak Tuhan ada ayat daripada hukum ni tak sah pakai. Yang pertama. Yang kedua, gapo? Nak buai tubik orang perempuan ni dengan kata orang Islam kita ni menyakiti ataupun tidak beri sitik kepada orang perempuan panah. Dok dalam negeri panah pula. Kena dok pakai tutup aurat pula. Oh tak jadi dia kata. Buai tubik hijab daripada orang perempuan. Ni hak yang nak. Tu makna tajdid hak yang nak. Buai thawabit, buai turuh asal, dasar asal. Kemudian masalah gapo? Masalah hukum hak Islam tak dalam Quran. Kalau orang berzina lagu mana, kalau orang curi lagu mana, kalau orang bunuh orang lagu mana, oh tak boleh pakai hukum ni, semua tak boleh pakai. Buat apa? Oh kalau kita pergi pakai hak tu tak ada rahmat hukum hak Islam tu, hukum hak dulu tak ada dengan semasa. Ni dia.
Ni perkara yang demo duk bubuh kepada anak Islam kita, orang Islam kita benda ni. Pak kita malah nak tahu. Baca juga ayat Quran, tafsir juga ayat Quran. Demo cara mikir pas lain. Kita kena dengan cara mikir mereka. Dan kena buat satu lagi hak ni, hak orang-orang duk serai sangat ni, iaitu wak sama sebagaimana royak di antara orang lelaki dan perempuan, wak serupa. Jangan wak tak serupa. Sama ada masalah harta ke, masalah apa nama lagi, kerja ke, masalah gapo apa, we jadi serupa belaka. Siapa kena bawa kata orang perempuan apa boleh nikah banyak apa tu, tak ada gapo. Ni perkara yang orang tu nak heret tu baik. Lepas tu ada ubah sekarang, gapo? Ubah cara ngaji hak sekarang. Taghyir manhaj ta'lim. Hak dok ngaji learning ni, kalau kita tengok dalam negeri Arab, ya buat tu baik, madah tarbiyah buat tu baik. Madah akhlak buat tu baik. Madah hadarah, kemajuan buat tu baik. Madah tarikh buat tu baik. Ada madah hak pesing. Ya dalam negeri Arab, kalau negeri Mesir ni ada ta'lim azhari dengan ta'lim ammah. Ta'lim ammah ni mana kata kalau orang ngaji sini ni, kalau dia tak mengaji umpama dalam masjid dengar khutbah, dia tak reti agama. Nak baca Quran pun tak boleh. Hak pesen tu dah jadi mangsa, jadi ya bagi mereka-mereka yang nak heretnya orang-orang Islam tu baik daripada benda hak molek. Taghyir, ubah. Tak sewi ada manhaj ta'lim hak Islami tak, ia tetap ada dengan semasa tak ada. Payah dah bubuh. Sebab tu kita tengok kata benda ni adalah perkara yang kita kena ambil tahu. Jaga orang kita, jaga diri kita sekadar mana kita kuasa. Banyak tu. Payah alhamdulillah tempat kita ni orang-orang ahli ilmu boleh duduk dalam kit, duduk dalam gapo, jaga dalam masalah nak letaknya cara-cara nak mengaji kitab lagu mana. Orang kita ni ramai alhamdulillah. Daripada kalangan orang-orang sunnah kita pun ramai, dan daripada kalangan orang Islam umumnya pun ramai. Jadi alhamdulillah situ. Dah kita dengan suasana nak wi kita itu dah. Lepas tu hak besar sekali, dia sebarkan buku-buku yang nak menghairatkan manusia itu tubik daripada apa yang Islam kita nak. Kalau kita tengok negeri Arab learning, kebanyakan lah buku-buku agama masa kita pergi dulu ni penuh, ikut kita nak beli di mana, di batas di mana cukup lekat. Tapi sekarang tak. Kitab pesen tu right. Ada kitab pesen mana, buku pesen mana, ada majalah pesen orang perempuan buka aurat, cara mikir pesen kata nak bawa kata kalau kita pergi kejap dengan agama ni ya tak ada semasa. Kalau kita pakai hukum Islam ni berat. Kalau kita turut Tuhan banyak sebagaimana Tuhan nak, hak tu pentafsir ulama Tuhan tak ada nak lah tu. Ya kira tu. Membawa cara mikir anak muda kita ni, akhir sekali apabila kita suruh dengan baik, larang benda mungkar, ana hur, dia kata. Aku ni bebas. Tak ada terkait dengan gapo. Aku ni bebas. Aku ni orang Islam, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi. Aku nak duk lagu mana ikut aku. Sampai situ anak muda. Lepas tu apabila sampai situ, mak pak pun dia tak pakai, tok guru pun dia tak pakai. Dia pakai apa yang dia mikir, hak dapat daripada ilmu yang salah, jerat masuk dalam otak, masuk dalam hati dia. Apabila sampai situ, tak kena jajah apa dah. Beladuk lah nak ramai mana peduk, tak ada gapo. Sebab kekuatan tak ada. Jadi demo dah. Kejap mudah-mudah rupa ya orang kita. Nah, rupa ya orang kita. Hakikat cara mikir hati perasaan boleh demo belakang. Tu nak ayat kata benda peran ni maksud kata tajdid khitab dini yang mereka itu nak. Yang nak lagu mana? Yang nak kata Allah Subhanahu wa taala telah firman kata nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Yang naknya tu rayak pada hamba aku ya Rasulullah, kata aku ni sangat pengasihani, sangat sayang, sangat rahmatnya tu. Wa anna azabi huwal azabul alim. Hak ni jangan baca. Metong tak usah baca hak ni. Sebab apa? Hak ni bukan taklim Islam. Islam hak Tuhan nak Allah tu huwal adlu. Allah huwal hasan. Allah gitu, Allah gini. Ada apa syadidul iqab apa nama? Tak ada.
Dia nak bawa manusia itu pergi kot tu. Sebab itulah kita tengok keruntuhan umat Islam hari ini ni dengan sebab tertipu dengan istilah apa nama? Tajdid khitab dini. Patut hari ni insya-Allah pada malam ni kita boleh dah lah faham kata hak tajdid khitab dini hak Islam nak ni macam mana ni jalan hak kita telah dengar tadi. Hak pesen demo nak lagu mana? Ada demo nak pesen demo hak pesen tu. Lepas tu kita kena jauh diri daripada apa hak mafhum hak yang nak. Kita kena besar, kena sebar, kena seru, kena royak, kena dakwah apa hak Islam kita nak ni. Kena pakat-pakat awak kerja, barulah kita itu pakat-pakat selamat dan dapat jaya hidup di dalam dunia ini. Pada perjumpaan kita sekali ini sekadar inilah sahaja dulu. InsyaAllah pada perjumpaan yang lain, sebagaimana kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala kehendak, kita akan jumpa pula. Pada malam ini sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah Subhanahu Wa Taala bi asma'il husna wa sifatil ula ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.